Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay, hai semua. Selamat sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini. Ini adalah perjumpaan kita untuk kali yang ke-7. Ya, saya berharap semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Semoga murid-murid sekalian bebas daripada virus COVID-19. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Syira binti Abdul Razak. Saya mengajar subjek pendidikan moral di SMK Derma, Kangar, Perlis. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sekali lagi diberi peluang untuk menjadi tenaga pengajar dalam program Tuition Online Perlis Mengaji ini. Program ini adalah dikuasakan oleh MAIPS, JAIPS dan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan JPN Perlis. Untuk pengetahuan semua, terutamanya bagi murid-murid dan guru-guru yang pertama kali mengikuti tuition online ini, program ini diadakan khas untuk membantu murid-murid belajar di rumah sepanjang tempoh PKP dan sekarang sudah pun menjadi PKPB, agar murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menggunakan waktu yang ada dengan aktiviti yang bermanfaat. Ini juga adalah new normal life untuk kita semua, rakyat Malaysia, iaitu semua murid telah menjalani homeschooling sepanjang tempoh 2 bulan ini dan akan berlanjutan selama beberapa minggu lagi. Okey, murid-murid. Hari ini saya akan mengajar, menyampaikan isi pelajaran untuk tingkatan 4, ya, iaitu bidang yang ke-6. Bidang yang ke-6 ialah jati diri moral. Okey, sebelum tu kita perlu tahu apa dia jati diri moral. Bidang jati diri moral ini membincangkan keunikan dan keistimewaan aspek agama, bangsa, budaya dan bahasa yang menjadi teras dan lambang ketinggian peribadi individu dan jati diri bangsa. Bidang ini memfokuskan integriti diri dan keluarga serta unsur peri kemanusiaan yang menyumbang ke arah kesejahteraan diri dan masyarakat. Okay, jadi dalam bidang yang ke-6 ini, jati diri moral, ya, terdapat 3 standard kandungan di sini, iaitu yang pertama ialah integriti individu, yang kedua integriti keluarga dan yang ketiga ialah berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Okey, jadi ini kita akan pergi yang pertama dulu, integriti individu. Ya, jadi dalam kupasan topik ini, beberapa nilai telah disadangkan, iaitu nilai kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran, harga diri, kerajinan dan bertanggungjawab. Okey, mari kita teliti apakah maksud integriti dulu. Ya, integriti berasal daripada perkataan Latin iaitu integer, yang membawa maksud menyeluruh, sempurna, tulen dan tidak berubah. Maksud integriti individu ialah sifat utama yang dapat melahirkan jati diri produktif dan berkualiti dalam setiap perlakuan. Okay, jadi ada beberapa kepentingan integriti individu dalam setiap perlakuan. Yang pertama ialah dapat melahirkan model insan yang dapat berbakti kepada negara. Kepentingan integriti individu yang kedua ialah mendapatkan keyakinan dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, membentuk kepribadian individu dan jati diri bangsa. Kepentingan yang berikutnya, memelihara dan memperkasa imej diri serta keluarga.
Yang kelima, menjamin hasil kerja yang berkualiti. Okey, kepentingan integriti individu dalam setiap pelakuan juga boleh meningkatkan kualiti diri untuk mewujudkan pentadbiran yang cekap. Kemudian boleh melahirkan individu yang berpegang kepada ketinggian prinsip moral dan akhir sekali boleh mengelakkan diri daripada penyalahgunaan kuasa. Jadi implikasi perbuatan yang tidak berintegriti individu. Individu yang tidak ada integriti ada beberapa kesan buruk dia. Kesan buruk boleh terjadi pada diri, keluarga dan juga negara. Jadi implikasi ataupun kesan buruk perbuatan yang tidak berintegriti individu ialah yang pertama, boleh menjatuhkan maruah diri. Kemudian boleh menghilangkan kepercayaan dan keyakinan orang lain, boleh menjejaskan masa hadapan individu tersebut dan juga akan mendorong dia untuk bersikap individualistik jika dia berterusan bersikap tidak berintegriti individu. Okay. Implikasi terhadap keluarga pula, dia akan boleh memalukan anggota keluarga, boleh merenggangkan hubungan antara anggota keluarga dan juga akan dipinggirkan oleh masyarakat akhirnya. Implikasi terhadap negara pula akan menjejaskan keharmonian negara, boleh mencemarkan nama negara dan akan menjejaskan keyakinan pelabur asing. Okay, sikap integriti menurut perspektif agama. Individu yang berintegriti akan berpegang teguh pada prinsip moral, nilai dan etika tanpa mengira keadaan. Setiap agama atau kepercayaan juga menekankan kepentingan pegangan hidup yang berintegriti dalam pembentukan imej. Sebenarnya semua agama, tapi hari ini saya akan ambil contoh daripada beberapa agama sahaja. Contohnya yang pertama ialah agama Buddha. Dalam agama Buddha, dia mengatakan bahawa tidak melakukan sebarang kejahatan tetapi mengamalkan semua nilai baik dan menyucikan niat hati adalah ajaran agama Buddha. Ini terdapat dalam Dhammapada bab 14 ayat 183. Jadi contoh perlakuan di sini ialah seperti setia kepada keluarga, tidak melakukan penipuan dan giat melakukan kerja kebajikan. Ini adalah daripada perspektif agama Buddha. Sikap integriti menurut perspektif agama yang berikutnya adalah agama Hindu. Dalam agama Hindu ada mengatakan bahawa kebersihan badan dicapai dari air, kesucian hati dicapai dengan kebenaran. Sumber daripada Quran 298. Contoh perlakuan ialah mengaku kesilapan diri walaupun rasa bersalah kerana berbohong. Walaupun rasa berat untuk menyatakan kesalahan tersebut, untuk mengaku, tapi lebih baik mengaku daripada berdiam diri sahaja. Ini adalah sifat yang baiklah. Okey, dari perspektif agama berikutnya ialah agama Sikh. Dalam agama Sikh ada mengatakan bahawa bertakwa kepada Tuhan, mencari rezeki secara jujur dan berkongsi dengan mereka yang memerlukan merupakan prinsip hidup yang tidak ternilai. Dia diungkap daripada Sri Guru Granth Sahib Ji. Okey, jadi contoh perlakuan ialah jujur dan amanah dalam mencari nafkah hidup. Okey, itu adalah contoh daripada 3 agama. Okey, contoh isu yang berkaitan dengan integriti individu ni. Okey, contohnya di sini ada keratan akhbar, tajuknya pelajar IPTA kantoi pensyarah semak jawapan terjumpa toyol dalam kertas exam. Jadi potong markah tak adil untuk yang dah berat otak. Okay, pelajar universiti meniru peperiksaan mungkin dianggap perkara biasa, termasuklah dengan kaedah membawa nota atau formula ke dalam dewan. Jadi kalau tengok tajuk tadi, mungkin ada murid yang tidak faham. Pelajar IPTA kantoi pensyarah semak jawapan terjumpa toyol. Toyol di sini bukanlah hantu. Toyol di sini maksudnya nota atau formula yang dibawa masuk dalam dewan yang bertujuan untuk meniru sewaktu peperiksaan. Okay. Jika bernasib baik, terlepaslah pelajar berkenaan. Dan kalau tidak, mereka akan ditangkap dan dihukum oleh pihak universiti atas perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu. Namun, jarang-jarang berlaku apabila pelajar kantoi itu maksudnya dapat ditangkap mengakukan kesalahan selepas selesai menjawab peperiksaan. Tetapi itulah yang menimpa seorang pelajar apabila nota yang dijadikannya sebagai toyol untuk meniru tertinggal di dalam kertas jawapan peperiksaan semasa pensyarahnya hendak membuat semakan. Okay.
Dia telah melakukan kesalahan dengan bawa nota ataupun formula dalam demo peperiksaan dan perbuatannya itu diketahui oleh pensyarahnya kerana dia tertinggal nota tersebut dalam kertas jawapan peperiksaan. Ya, nak kata malang ke nasibnya ni ya. Okey, jadi itu dia. Ya, sebenarnya tak bolehlah perbuatan tersebut ya. Okey, cuba murid-murid hayati dialog di sini ya. Okey, di sini adalah perbualan antara seorang guru dan juga murid. Jadi murid dia tanya, "Miss, kalau meniru, what is the worst that can happen?" Teacher dia jawab, "The worst ialah awak terlepas." Student tanya, Kantoi kena tangkaplah teruk. Kalau terlepas baguslah." Dia ketawa. Kemudian teacher jawab, "Tak, terlepas paling teruk. Awak dapat result yang lebih cemerlang, tapi result tu haram. Dengan duit haram, dengan result haram tu cari kerja, kemudian dapat kerjanya haram. Dapat gaji, gajinya haram. Ya, anak-anak awak akan membesar, makan duitnya haram. Ya, cahaya susah masuk, akhirnya jadi bosia." Jadi itu adalah implikasi dia. Ya. Student berjawab, "Sampai gitu sekali butterfly effectnya, Miss?" Teacher jawab, "Taklah semestinya begitu. Ya, but be careful, usaha rajin, dapat result apa pun reda. Ya, jangan obses dengan markah." Student jawab, "Markah penting, Miss." Okey, kemudian teacher dibalas, "Usaha dan akhlak lagi penting. Markah tinggi pun kalau biadab, kurang ajar, apa gunanya? Guru pun dimaki hamun dan dicerca pasal markah tak seagung impian." Ya, usah begitu. Ya, student pun faham. Okey, jadi maksud perbualan di sini ya, kita janganlah mengejar sangat markah. Ya, semua nak dapat 100, semua nak dapat A+, ya. Tapi sebenarnya dalam cara nak dapat tu sebenarnya murid-murid telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi bila dah pertama kali melakukan perkara yang tidak baik, jadi selepas-lepas tu pun mungkin akan melakukan lagi perkara yang tidak baik. Ya, jadi buat apalah result yang bagus tapi perangai yang tidak bagus. Ya, sebab bila di alam pekerjaan yang sebenar, di alam realiti, ya, sebenarnya markah tu tidak dipandang sangat. Yang penting tengok macam mana personality kamu. Ya, jadi kalau personality tak bagus, memang susahlah untuk hidup ataupun mencapai kejayaan yang lebih bermakna di masa hadapan. Okey, jadi ini. Ya, error tu maksudnya justifikasi. Justifikasi maksudnya kenapa tak boleh meniru. Ya, jadi alasan dia itulah. Ya, kalau dia meniru akan dapat result yang cemerlang, tapi result tu adalah haram, dapat duit haram, bagi anak-anak makan duit haram. Ya, itu adalah justifikasi. Ya, alasan kenapa meniru tu tak boleh. Okey, jadi dia. Ya, jadi kalau tak ada integriti individu macam inilah. Ya, pensyarah-pensyarah, guru-guru terpaksa menyuruh murid-murid menutup kepala macam ni supaya tidak boleh meniru, tidak boleh pusing kiri kanan nak tengok kawannya. Ini akan jadi jika tiada integriti individu. Jadi kita tak maulah macam ni. Ya, bila dah kita buat macam ni, ya, bila cikgu-cikgu terpaksa buat tindakan yang macam ni, ini maknanya memang tahap integriti murid-murid memang berada di tahap yang teruk. Jadi kita tak mahu suasana yang macam tu. Ya, jadi harap-harap murid-murid dapat fahamlah ya apa yang saya nak cakapkan ni. Okey, kemudian isu yang kedua adalah plagiat dalam tugasan atau kerja khusus. Ini pun sering terjadi, ya, sama ada di sekolah ataupun di IPTA. Ya, jadi contoh di sini, seorang guru telah memberikan tugasan kepada kelas anda. Ketika menyiapkan tugasan tersebut, anda ternampak rakan anda memuat turun pelbagai bahan tanpa mengambil kira hak cipta bahan tersebut. Dia memaklumkan bahawa semua bahan tersebut merupakan hak miliknya. Patutkah anda melaporkan perbuatan rakan anda itu kepada guru? Berikan justifikasi anda. Okey, setakat ini saya dah sebut 2 kali justifikasi. Saya harap murid-murid faham apa maksud justifikasi. Ya? Ini telah murid-murid belajar dalam unit yang keempat. Justifikasi maksudnya alasan kenapa perlu diambil tindakan yang sedemikian. Ya, jadi di sini tindakannya ialah, tindakan yang wajarnya adalah kita perlu melaporkan perbuatan rakan tu kepada guru sebab perbuatan tu salah. Ya, tak boleh mengambil hak cipta bahan tersebut. Jadi kenapa? Ya, justifikasi dia ialah kita tidak boleh mengambil hasil kerja orang lain tanpa memohon izin terlebih dahulu. Ya, ini kerana setiap karya mempunyai perlindungan hak cipta. Ya, perlindungan hak cipta ni pun murid dah belajar dalam unit yang keempat. Okey, jadi hak cipta maksud dia
Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi seseorang pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Jadi karya yang dilindungi adalah karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan karya terbitan. Kalau nak ulasan secara lanjut, murid boleh ulang balik dalam bab yang keempat, pendidikan moral. Itu adalah maksud plagiat. Copy and paste. Orang sekarang selalu cakap copy and paste. Tengok gambar di situ. Dia dah curi bahan dari orang lain, dia dah tiru. Bulat-bulat, kemudian dipotong nama orang yang sebenarnya yang buat kerja tersebut, dia tulis nama dia. Ini salah, tak boleh. Okey, contoh isu yang berikutnya, jika tiada integriti individu adalah amalan rasuah. Ini pun banyak berlaku. Banyak berlaku di dunia, di negara kita pun banyak. Jadi di sini saya ada ambil statistik sektor yang cenderung kepada rasuah. Statistik ini diambil berdasarkan bancaan daripada 2013 hingga 2018 oleh sumber dia ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Jadi di sini sektor yang paling banyak iaitu 42.8% adalah sektor perolehan. Kemudian yang kedua tertinggi adalah sektor penguatkuasaan iaitu 23.9%. Kemudian yang lain-lain adalah pertahanan dan keselamatan. Itu adalah yang paling kecil sekali, sektor yang paling kecil yang mengamalkan rasuah iaitu cuma 0.1%. Itu adalah rasuah. Jadi apa maksud rasuah? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, telah mendefinisikan rasuah sebagai perilaku penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dia sama ada melakukan atau tidak melakukan. Suapan terdiri daripada wang, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan diskaun. Jadi punca rasuah. Ada beberapa punca yang amalan rasuah ni berleluasa. Yang pertama ialah sifat tamak dan tidak bersyukur. Sifat tamak dan tidak bersyukur ini malah tidak mengamalkan wasatiyah, menjadikan seseorang itu terdedah kepada melakukan rasuah. Ada 3 perkara yang mendorong kepada rasuah, iaitu NGO. N maksudnya need, keinginan. G, greed, tamak, dan opportunity. Jika ketiga-tiga perkara ini ada dalam diri, memang mudahlah untuk seseorang itu terjebak dalam amalan rasuah. Yang kedua ialah keinginan yang melebihi kemampuan. Maksudnya keinginan yang melebihi kemampuan serta peluang yang terbuka menyebabkan seseorang individu itu akhirnya terjerumus melakukan rasuah. Maksudnya gaji dia tak banyak mana, tapi nak hidup secara mewah. Orang lain ada 2 biji kereta, dia pun nak ada 2 biji kereta. Orang lain rumahnya ada swimming pool, dia pun nak ada swimming pool. Orang lain boleh melancong luar negara, dia pun sama nak melancong luar negara. Tapi sebenarnya pendapatan dia tak sebanyak orang lain tu. Tapi untuk dia menandingi atau menyamai orang yang dia nak tu, kemewahan tersebut, sebab tu dia mengamalkan rasuah. Jadi di sini ialah menerima rasuah. Yang ketiga ialah kurang iman dan takwa. Kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa, seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang. Ramai tahu memang rasuah ni salah. Agama pun tak bagi, undang-undang pun tak boleh, tak benarkan. Tapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Hal ini termasuk dalam teori Technique of Naturalization oleh Grisham Skikes dan David Mazza. Mereka mengatakan bahawa lakukan rasuah secara rahsia asalkan tiada siapa yang tahu. Ini adalah teori. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak dan ingin cepat kaya serta sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Yang keempat adalah birokrasi dalam organisasi. Apa maksud dia birokrasi dalam organisasi? Selain itu, rasuah juga berlaku kerana wujudnya birokrasi dalam sistem pemerintahan yang secara tidak langsung memberi peluang kepada pegawai daripada berbagai-bagai peringkat mengambil kesempatan. Hal ini berlaku kerana proses pengurusan pentadbiran terpaksa melalui banyak saluran. Apabila keadaan ini berlaku,
Sudah tentulah pemprosesan sesuatu permohonan memerlukan masa yang panjang ataupun lama. Ya, bagi individu yang terdesak atau mahu segera menyelesaikan masalah, mereka akan mudah memberikan imbuhan dengan harapan pemprosesan permohonan didahulukan oleh penerima rasuah tersebut. Oleh hal yang demikian, sudah tentu situasi ini akan menimbulkan perasaan tidak puas hati terhadap golongan yang tidak terlibat dengan rasuah. Jadi tak adil lah ya, orang lain tunggu beberapa tempoh untuk dapatkan kelulusan permohonan sedangkan dia boleh dapat dengan cepat. Beza dia, orang lain tunggu permohonan mengikut prosedur yang betul tetapi dia ni dapat keputusan yang cepat sebab dia mengamalkan rasuah. Jadi ini tak adil lah untuk kedua-dua pihak tersebut. Okey, yang kelima ialah atas sebab politik, iaitu untuk mendapat kuasa, mengumpul kekayaan dan menagih populariti. Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, untuk memenangi pemilihan jawatan politik, untuk mengumpul kekayaan dan menagih populariti dan sebagainya. Ini adalah beberapa punca rasuah. Justifikasi rasuah perlu dibanteras, maksudnya kenapa amalan rasuah perlu dibanteras? Apakah alasan amalan rasuah perlu dibanteras? Jadi yang pertama ialah untuk kerana ia melumpuhkan perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, tiada sesiapa yang akan dapat mengagak tindakan seseorang itu. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan awam terhadap cerdik pandai negara kita. Jadi akan melumpuhkan organisasi. Kemudian pentadbiran negara menjadi kucar-kacir. Apabila pentadbiran negara menjadi kucar-kacir, akhirnya akan menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara, seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos dari tampuk pimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak dibendung. Jadi kita tak maulah negara kita pun jadi macam ni. Sebab itu rasuah perlu dibanteras. Yang ketiga, tumpuan pelaburan dan pembangunan yang tidak seimbang. Kenapa? Ini ia menyebabkan tumpuan pelaburan dan pembangunan tidak seimbang dan saksama, iaitu jika berlakunya rasuah dan penyelewengan, maka ia akan mewujudkan golongan masyarakat yang terpaksa menanggung kesan buruknya. Tumpuan pembangunan dan pelaburan berpusu ke sektor tertentu sahaja. Ketidakseimbangan ini wujud bukan kerana sektor ini mempunyai permintaan dan keuntungan yang tinggi, tetapi kerana rasuah. Maka berlakulah pertumbuhan ekonomi yang berat sebelah dan sektor-sektor lain yang tidak ada peluang untuk melakukan rasuah, maka ia tidak dikembangkan. Ini pun tak bolehlah. Yang keempat, justifikasi rasuah perlu dibanteras ialah kerana ia menyebabkan pengaliran wang keluar negara. Apa maksud ni? Apa kena mengena rasuah dengan pengaliran wang keluar negara? Apabila seorang itu mengumpul dan menyimpan wang rasuah di dalam negara, dirasakan tidak selamat oleh penerima-penerima rasuah kerana ia boleh dikesan oleh pihak berkuasa dan merampasnya. Mereka tahu jika disimpan duit dia yang banyak tu dalam bank-bank di dalam negara, pihak berkuasa akan dapat kesan. Akhirnya akan tangkap dan rampasnya. Oleh yang demikian, wang rasuah yang merupakan wang negara disimpan di bank-bank di luar negara. Ini bermakna negara akan kehilangan pertukaran wang asing dan modal. Selama ni kita selalu, murid-murid mungkin selalu didedahkan dengan jika membeli barang, belilah barangan buatan Malaysia. Jangan beli barang luar negara. Apabila beli barangan buatan Malaysia, maksudnya murid-murid akan membantu aliran wang dalam negara. Tapi sebenarnya ada lagi cara untuk mengelakkan pengaliran wang ke luar negara adalah jangan mengamalkan rasuah. Jangan amalkan rasuah dan simpan wang tu di bank-bank di luar negara. Ini akan menyebabkan pengaliran wang ke luar negara. Kemudian yang kelima ialah maruah diri, keluarga dan negara akan tercemar. Rasuah juga menggambarkan amalan berat sebelah dan ketidakadilan dalam sesebuah urusan di mana banyak pihak lain yang sebenarnya dianiaya kerana mereka mengamalkan amalan yang tidak baik.
Secara tidak langsung, imej sesuatu pengurusan itu turut tercemar. Jika kerajaan yang melakukan amalan yang tidak berfaedah ini, tahap kepercayaan pelabur-pelabur asing mulai akan luntur sedikit demi sedikit akibat daripada ketidakadilan pemimpin sebuah kerajaan itu sendiri. Dan juga turut akan menjatuhkan maruah sesuatu pihak itu sendiri akibat pengamalan budaya rasuah dalam melicinkan pengurusan. Okay, dan akhir sekali ialah kenapa justifikasi rasuah perlu dibanteras. Kenapa rasuah perlu dibanteras? Justifikasi dia ialah ekonomi negara tergugat. Rasuah semestinya akan menggugat kemajuan negara dari sudut ekonomi. Hal ini adalah kerana ekonomi negara atau ekonomi untuk masyarakat diuruskan oleh mereka yang tidak mempunyai ilmu dalam bidang pengurusan ekonomi untuk menguruskan ekonomi negara. Ya. Okay. Jadi ada satu pihak yang menguruskan berkaitan dengan rasuah, iaitu Institut Integriti Malaysia atau dalam singkatannya IIM atau Integriti. Jadi ia adalah sebuah badan yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan perundingan mengenai integriti, anti rasuah dan tadbir urus di Malaysia. IIM ialah pencetus idea Pelan Integriti Nasional dan terletak di bawah pentadbiran Jabatan Perdana Menteri. Nah, ini adalah logo dia, Integriti. Okey, contoh isu tidak kepatuhan masa ya. Jika seseorang individu dia tidak mengamalkan integriti individu, dia akan salah satu sifat dia ialah dia tidak akan mematuhi masa. Untuk memastikan kita tidak terjebak dalam isu ketidakpatuhan masa, kita perlu bijak dalam pengurusan masa. Jadi apakah maksud pengurusan masa? Pengurusan masa bermaksud anda mampu menguruskan masa secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan apa yang telah anda lakukan. Pengurusan masa yang berkesan merupakan ciri penting di dalam gaya hidup yang sihat. Menguruskan masa melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah atau teknik untuk merancang dan menjadualkan masa dengan sesuai dan tepat. Peralatan dan teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan penggunaan masa anda. Pengurusan masa amat penting bagi membantu remaja mengurus dan mengendalikan masa dengan bijak dan bertanggungjawab. Ini ada petikan akhbar The Sun Daily. Tajuk dia, akhbar tersebut, Patient punctuality affects waiting time. Patient punctuality affects waiting time at government clinics. Kuala Lumpur, patients visiting government hospitals and clinics are advised to be there at the appointed time to keep the queues and the waiting time as short as possible. Deputy Health Minister Dr. Lee Boon Chye acknowledged that time spent waiting at many public health facilities was very long. Maksudnya, Timbalan Menteri Kesihatan memohon supaya semua pesakit yang hendak membuat rawatan di hospital-hospital kerajaan supaya menepati masa. Jika temu janji dengan doktor pukul 8, harus berada di sana tepat pukul 8 atau awal lagi bagus. Dia akan sekiranya pesakit lambat, dia akan memberi kesan kepada orang lain juga. Maksudnya dia lambat tapi doktor masih lagi akan jumpa, akan merawat pesakit tersebut, tapi dia akan efek pada pesakit-pesakit lain. Jadi pesakit lain akan tunggu. Yang mana pesakit datang awal, tapi terpaksa masa dia terpaksa diambil untuk pesakit yang datang lambat tadi tu. Jadi ini akan membuatkan dia akan menunggu dengan lebih lama. Jadi ini akan menyusahkan orang lain. Jadi apakah kepentingan pengurusan masa? Ia mewujudkan sikap positif terhadap penggunaan masa. Pengurusan masa juga penting kerana ia mengelakkan daripada melakukan perkara yang sia-sia. Pengurusan masa juga penting kerana ia akan memastikan semua kerja boleh disiapkan pada masanya. Pengurusan masa juga penting kerana ia akan memudahkan kerja harian. Dan juga ia penting kerana kerja yang diatur mengikut masa yang betul akan memberikan kepuasan hati. Jadi bila kita atur masa dengan betul, kita boleh buat kerja tu dengan lebih cermat, boleh berfikir dengan lebih baik,
boleh hasilkan sesuatu dengan lebih baik. Jika percubaan kali pertama salah, masih ada masa untuk buat kali kedua. Jadi hasilnya kerja tersebut akan berkualiti. Jadi bila berkualiti, kita akan puas hati. Jadi itulah sebabnya kenapa pengurusan masa tu sangat penting. Okey, untuk standard kandungan yang kedua ialah integriti keluarga. Jadi beberapa nilai yang dicadangkan untuk topik ini ialah kasih sayang, hormat, toleransi, kerjasama dan harga diri. Okey, maksud integriti keluarga. Maksudnya ialah pembinaan keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang berdasarkan nilai murni. Jadi ada beberapa ciri dan juga contoh integriti keluarga. Okey, yang pertama ialah keluarga yang ada integriti ialah saling menghormati, iaitu dia akan menghentikan pertelingkahan antara anggota keluarga secara adil. Iaitu dia tidak mengambil ahli keluarga yang ada sifat integriti keluarga ni, dia akan mengambil berat tentang perasaan anggota keluarga dalam setiap tindakan. Dan juga seseorang itu tidak akan memalukan anggota keluarga di hadapan orang lain. Ini ciri-ciri individu yang ada integriti keluarga. Ciri yang kedua ialah kuat pegangan agama. Seseorang itu akan menjadikan pegangan agama sebagai asas yang kukuh dalam pembinaan keluarga. Dia akan mengambil ajaran agama dipupuk dalam setiap perlakuan dan juga dia akan sentiasa jujur terhadap anggota keluarga. Dia tidak berbohong dengan ibu bapa, dia tidak bohong dengan adik-beradik dia. Jadi dia mempunyai pegangan agama yang kuat. Kemudian ciri individu yang ada integriti keluarga ialah amanah. Dia akan menjaga kerahsiaan keluarga. Iaitu dia tidak akan menceritakan masalah yang berlaku dalam keluarga kepada orang luar kecuali kepada pihak tertentu. Itu pun jika perlu. Kalau tidak, dia tak akan ceritalah perkara-perkara yang tidak baik pada orang luar. Kemudian seseorang itu juga tidak akan membuka rahsia kecuali kepada pihak tertentu. Itu adalah amanah. Ciri yang berikutnya adalah penyayang. Dengan penyayang, seseorang itu akan mendidik anak-anak untuk menyayangi, menghormati dan menjaga warga tua. Selain daripada itu, dia akan menghargai sumbangan warga tua kepada keluarga dan juga dia akan menjaga kebajikan dan keperluan warga tua. Ciri yang berikutnya ialah bertanggungjawab. Dia akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai suami, isteri dan anak-anak. Ibu bapa akan memastikan setiap anggota keluarga melaksanakan kewajipan masing-masing. Ibu bapa ataupun sesama ahli keluarga akan menasihati anggota keluarga yang lain yang gagal menunaikan kewajipan. Maksudnya sesama ahli keluarga dia saling ingat mengingati. Kalau suami gagalkan tanggungjawab, isteri akan mengingati suami. Kalau anak gagalkan tanggungjawab sebagai seorang anak, ibu bapa akan menasihati anak-anak. Jadi saling menasihati dan saling mengambil beratlah tentang kewajipan sesama ahli dalam keluarga. Kemudian ciri yang berikutnya ialah hubungan yang erat. Akan dengan adanya hubungan erat, dia akan memupuk perasaan kasih sayang dan hubungan baik dalam keluarga. Jadi contohnya ia akan mengambil tahu tentang anggota keluarga yang sakit atau tidak berupaya dari segi fizikal dan emosi. Dan contohnya lagi ialah akan memaafkan kesilapan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Ini adalah ciri individu yang ada integriti keluarga yang mempunyai hubungan erat. Jadi bagaimana? Bagaimana untuk memupuk integriti keluarga? Yang pertama ialah memberikan penghargaan kepada anggota keluarga. Contohnya ketika meraihkan hari istimewa keluarga. Apa contoh hari istimewa keluarga? Contohnya hari lahir ibu, hari lahir ayah, hari ulang tahun perkahwinan, ataupun hari keluarga. Itu adalah maksud hari istimewa keluarga. Kemudian ketika menyambut kejayaan. Contohnya, jika murid-murid telah berjaya mendapat markah yang baik dalam peperiksaan, tak semestinya peperiksaan besar, SPM, mungkin peperiksaan awal tahun atau pertengahan tahun, murid-murid dapat markah yang baik, ucapkan terima kasih kepada ibu bapa, ataupun abang atau kakak yang telah membantu murid-murid sekalian. Jangan kedekut untuk memberi penghargaan.
Ya, kerana dengan ucapan terima kasih dan sedikit penghargaan akan memberi kegembiraan kepada ahli keluarga tersebut. Ya, dan jangan tunggu kejayaan yang besar, yang lain daripada lain baru nak ucap kejayaan. Ya, jika macam saya cakap tadi, tak semestinya tunggu dapat keputusan straight A baru nak ucap terima kasih pada ibu bapa dalam SPM. Tapi kalau peperiksaan awal tahun, murid-murid dah dapat markah yang bagus pun cukup. Boleh dah untuk mengucapkan penghargaan kepada ahli keluarga. Kemudian memberi layanan adil terhadap anggota keluarga. Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih contohnya, murid tidak sayang pada abang nombor 1, tak sayang abang nombor 2. Kenapa? Sebab abang nombor 1 dia dah kerja, dia ada gaji, jadi dia selalu bagi duit pada murid-murid. Tapi tak sayang abang nombor 2 sebab dia tak ada kerja, dia tak ada gaji. Jadi tak bagi duit kat murid-murid. Tak boleh lah. Setiap orang ada kelebihan dia. Mungkin abang nombor 2 tu dia tak ada duit, tak ada gaji, tapi dia ada kelebihan dari segi lain. Mungkin dia rajin mengajar adik-adik, mungkin dia lebih pandai. Jadi jangan ada pilih kasih. Sama juga ibu bapa. Jangan pilih kasih, jangan sayang kepada anak nombor 1, tak sayang anak nombor 2. Sayang anak yang cerdik, anak yang kurang berpotensi tu dia tak sayang. Tak boleh. Kemudian bersabar dengan kerenah anggota keluarga. Setiap orang ni ada macam-macam kerenah, ada macam-macam perangai. Jadi kita kena sabar, kita kena terima seadanya ahli keluarga kita tersebut. Jadi kita semua murid-murid perlu tahu macam mana nak bergaul dengan ahli keluarga yang perangai macam mana. Sebab itulah murid-murid semua dinasihatkan untuk bergaul rapat dengan ahli keluarga supaya kita tahu apa perangai mereka dan murid-murid boleh tahu macam mana cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi cara memupuk integriti keluarga. Yang kedua ialah memberikan layanan adil terhadap anggota keluarga. Cara yang ketiga ialah menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Contoh ialah mendengar pendapat anggota keluarga. Siapa sahaja, dengarlah pendapat. Walaupun pendapat itu tidak bagus, dengar dulu sampai habis, kemudian barulah kalau nak sangkal, sangkalkan dengan baik. Kalau nak bantah, bantah dengan caranya hormat. Tapi yang penting, bagi peluang pada semua ahli keluarga untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Kemudian menyediakan keperluan harian. Dengan menyediakan keperluan harian merupakan cara menunjukkan yang kita menyayangi dan menghormati ahli keluarga kita. Contohnya ibu setiap pagi dia akan sediakan sarapan, setiap hari dia akan membersihkan rumah. Itu adalah kewajipan seorang ibu. Okey, kemudian yang akhir sekali ialah mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik. Iaitu menjadi suri teladan yang baik dan meluangkan masa berkualiti dengan anggota keluarga. Jadi ini adalah 4 contoh cara memupuk integriti keluarga, tapi sebenarnya ada banyak lagi, macam-macam lagi. Tapi ini adalah 4 yang utama. Okey, implikasi perbuatan tidak berintegriti terhadap anggota keluarga. Ada 5 di sini. Yang pertama ialah dia akan menyebabkan kerosakan akhlak dalam kalangan anggota keluarga, iaitu contohnya dia tidak menghormati anggota keluarga dan akhirnya akan menjatuhkan imej keluarga. Yang kedua, jika seseorang itu tidak berintegriti terhadap anggota keluarga, ia akan meruntuhkan institusi kekeluargaan. Contohnya berlaku perceraian dan juga perpecahan dalam keluarga. Apabila berlaku perceraian, dia akan secara automatik akan berlaku perpecahan dalam keluarga. Selalunya bila berlaku perceraian, anak-anak akan diagihkan hak penjagaan kepada ibu bapa. Ada anak yang dijaga oleh ibu, ada anak yang diambil akan dijaga oleh bapa. Jadi adik-beradik ni dia akan terpisah. Jadi itu maksudnya perpecahan dalam keluarga. Kemudian akan berlaku diskriminasi dalam keluarga. Perselisihan faham dalam keluarga akan berlaku. Contohnya pilih kasih dalam keluarga. Ini semua dalam kategori diskriminasi dalam keluarga. Implikasi yang berikutnya adalah penglibatan anggota keluarga dalam gejala sosial. Jadi bila anggota keluarga tidak berintegriti, jadi akan memudahkan, akan menyebabkan anggota keluarga tersebut terjebak dalam gejala sosial. Jadi contohnya lari dari rumah. Bila dari rumah, dia akan terjebak dengan macam-macam lagi gejala sosial. Salah satunya adalah penyalahgunaan dadah.
Jadi implikasi dia memang sangat buruk. Jadi kalau boleh sangat-sangatlah diminta supaya elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik ni. Okey, dan akhir sekali adalah rumah tangga akan porak-poranda. Keluarga yang tidak harmoni dan prestasi diri juga akan terjejas apabila rumah tangga porak-poranda. Okey, gaya keibubapaan. Gaya keibubapaan yang berintegriti merupakan elemen penting dalam membentuk kepribadian anak-anak. Gaya keibubapaan memberikan impak yang besar terhadap perkembangan anak-anak. Jadi terdapat 3 jenis gaya keibubapaan yang biasanya diamalkan. Okay, jadi yang pertama ialah gaya autoritatif. Apa maksud gaya autoritatif? Ya, maksudnya ibu bapa akur dengan permintaan yang bersesuaian dengan anak-anak. Ya, maksudnya ada permintaan anak-anak diberi, ada juga yang kalau macam tak sesuai, dia tak berilah. Ya. Peneguhan yang berterusan dan juga peka terhadap kemampuan dan kehendak anak-anak. Ini adalah gaya autoritatif. Gaya yang kedua ialah gaya authoritarian. Ya, di sini banyak peraturan dan tuntutan daripada ibu bapa. Ya, kurang memberikan penjelasan kepada anak-anak dan kurang peka terhadap keperluan serta pandangan anak-anak. Di sini maksudnya kebanyakan permintaan anak-anak tidak ditunaikan dan kemudian di sini maksudnya gaya didikan ibu bapa tu adalah lebih tegas. Ya, dia lebih tegas, dia tidak menerima pandangan anak-anak. Ya, cuma bagi arahan-arahan. Ya, okey. Itu maksudnya gaya authoritarian. Dan yang ketiga ialah gaya permisif. Gaya permisif maksudnya kurang peraturan dan tuntutan. Ya, anak-anak diberikan kebebasan dalam membuat keputusan. Setiap permintaan dituruti tanpa memikirkan kesannya. Ini tak baguslah. Ya, setiap permintaan dituruti tanpa memikirkan kesannya. Ya, jadi antara 3 ni yang mana paling bagus? Jawab sendiri. Okey, yang berikutnya adalah contoh isu yang berikutnya berkaitan dengan integriti keluarga adalah keretakan rumah tangga. Di sini ada saya bagi statistik dan punca penceraian daripada LPPKN pada tahun 2004. Ada macam-macam punca lah. Tiada persefahaman, curang pengabaian tanggungjawab, campur tangan. Okey, keretakan rumah tangga. Kemudian ada juga derita jiwa kanak-kanak, ibu bapa yang tidak memberikan masa dan perhatian menyebabkan anak-anak terasa terabai. Okey, kemudian ada juga lagi antara keretakan rumah tangga ialah contoh di sini ialah 5 ibu bapa dibuang setiap minggu. Anak derhaka. Ini adalah beberapa isu keretakan rumah tangga. Okey, keluarga adalah sebuah unit asas sosial yang membekalkan sumber manusia untuk pembangunan serta menjamin kesinambungan insan sebagai generasi akan datang. Mengikut peruntukan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, institusi keluarga adalah satu unit terpenting dalam masyarakat. Sehubungan itu adalah wajar institusi keluarga diberi perlindungan oleh masyarakat dan kerajaan. Justru, institusi keluarga perlu diperkukuh, diperkaya dan diperkasa. Oleh itu, LPPKN telah menggubah satu dasar iaitu Dasar Keluarga Negara, DKN. Ya, apa dia DKN? Penyataan dasar, ia adalah satu dasar untuk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosio-ekonomi bagi melahirkan generasi berkualiti. Matlamat DKN ialah untuk membangunkan keluarga yang sejahtera, sihat dan resilient untuk memastikan kestabilan sosial. Dasar ini juga menjadikan pemangkin kepada kesedaran dan komitmen semua pihak yang berkepentingan termasuk setiap anggota masyarakat untuk mencapai matlamat yang dihasratkan. Jadi ada beberapa strategi pelaksanaan. Yang pertama ialah penyelidikan dan pembangunan dalam kesejahteraan keluarga. Yang kedua, advokasi mengutamakan kesejahteraan keluarga. Strategi yang ketiga ialah memberi latihan dan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan modal insan dan keluarga sejahtera. Yang keempat, penyediaan kemudahan sumber dan persekitaran yang mendaya upayakan keluarga. Yang kelima, perundingan dan perkongsian pintar dalam pelbagai agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan komuniti. Dan akhir sekali ialah pemantauan dan penilaian.
Okey, jadi kita akan masuk standard kandungan yang ketiga yang akhir sekali untuk hari ini, iaitu berperi kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi cadangan nilai di sini ialah kepercayaan kepada Tuhan, nilai baik hati, nilai hemah tinggi, nilai kasih sayang dan juga nilai berterima kasih. Apa maksud peri kemanusiaan? Ia bermaksud sifat yang wajar bagi manusia seperti bertimbang rasa, tolong-menolong dan mengasihani. Peri kemanusiaan berkait rapat dengan tindakan yang berasaskan pemikiran yang rasional terhadap manusia, haiwan dan alam sekitar. Okey, apa contoh peri kemanusiaan? Ini adalah beberapa contoh perlakuan berperi kemanusiaan. Ada banyak sebenarnya, tapi saya akan ambil dalam 6 contoh ni lah. Yang pertama ialah membantu masa bencana alam, menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. Ia adalah contoh perlakuan berperi kemanusiaan. Contoh perlakuan berperi kemanusiaan yang lain ialah memberi sumbangan kepada orang miskin, melayan pekerja dengan baik, memelihara dan memulihara alam sekitar, dan juga tidak melakukan penderaan. Jadi secara amnya, perlakuan berperi kemanusiaan ini bukan berfokus pada manusia sahaja, tapi juga kepada haiwan dan juga alam sekitar. Jadi perlakuan berperi kemanusiaan dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Jadi apa kepentingannya berperi kemanusiaan? Yang pertama dapat mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Iaitu anggota komuniti akan saling berinteraksi dan mengambil berat antara satu sama lain. Flora dan fauna akan dihargai dan disayangi. Dan yang kedua, keselamatan masyarakat akan lebih terjamin. Kes jenayah seperti kecurian, penipuan dan penderaan akan berkurangan. Tidak akan melibatkan diri dalam perkara yang menyalahi undang-undang. Apabila seorang itu berperi kemanusiaan, ia akan melahirkan masyarakat yang harmoni. Golongan yang menerima bantuan akan berasa disayangi dan diambil peduli oleh orang sekeliling. Tidak ada sikap iri hati dan bersangka buruk terhadap kejayaan orang lain. Kemudian dengan adanya sikap berperi kemanusiaan ini, persepakatan dalam masyarakat dapat dikukuhkan. Iaitu semua orang bersatu padu dan sepakat akan wujud sikap tolong-menolong, bekerjasama dan baik hati. Ini adalah satu isu besar yang berkaitan dengan peri kemanusiaan. Sebenarnya ada banyak isu tentang peri kemanusiaan, tapi saya ambil satu je lah hari ini. Kita fokuskan satu saja, iaitu keprihatinan terhadap golongan gelandangan. Okey, murid-murid tahu apa gelandangan? Pernah dengar? Cuba tengok gambar tu, dapat agak tak apa dia? Okey, maksud orang gelandangan. Ia bermaksud individu yang tiada perumahan sebenar, kekurangan keperluan asas dan peribadi serta hidup dan tidur di jalanan. Okey, di sini ada statistik punca seseorang itu menjadi orang gelandangan, iaitu punca yang utama 40% ialah tiada pekerjaan. Kemudian punca-punca yang lain ialah perniagaan merosot, kurang pendidikan, kesempitan wang dan juga pengidap HIV. Ini ada dalam carta ni lah. Tapi ada juga beberapa lagi punca seperti kemiskinan. Kemiskinan bukan semua masalah orang gelandangan adalah sama. Ada antara mereka bukan warga negara yang menjadi gelandangan, termasuklah pelarian. Bagi warga negara pula, ada yang mempunyai pekerjaan namun tidak mampu menyewa tempat tinggal kerana dihimpit kos sara hidup yang tinggi. Jadi pilihan yang ada ialah tidur di mana sahaja yang difikirkan sesuai. Jadi termasuk dalam kategori orang gelandangan. Okay. Ada juga yang menjadi gelandangan sementara kerana berada dalam proses mendapatkan tempat tinggal setelah berhijrah dari tempat lain untuk mencari pekerjaan. Boleh jadi juga orang gelandangan ini merupakan individu yang terlibat dalam konflik keluarga seperti ibu yang melarikan diri bersama anak-anaknya daripada insiden keganasan rumah tangga. Jadi tanpa sebarang sumber keuangan, mereka akhirnya bergelandangan di kawasan awam. Jadi pendekatan kepada kumpulan gelandangan ini perlulah mengikut keutamaan mereka. Contohnya, seorang ibu yang bergelandangan bersama anak-anaknya sukar untuk meneruskan kehidupan jika tiada pengesahan cerai walaupun telah berpisah. Dia tak ada dokumen penceraian. Ini termasuklah proses untuk mendapatkan bantuan sebagai ketua keluarga dan sebagainya. Bantuan hanya melibatkan makanan atau tempat tinggal sementara juga sukar membawa ibu tadi ke fasa meneruskan kehidupan seterusnya. Jadi bila tak ada dokumen yang sah, dia akan susah untuk dapat pekerjaan ataupun untuk memohon bantuan daripada mana-mana agensi yang bertanggungjawab.
Okey, ini adalah beberapa contoh atau beberapa punca yang menjadi orang gelandangan. Okey, gelandangan bukanlah satu fenomena yang baru di negara kita. Namun sejak kebelakangan ini ia telah menjadi satu masalah sosial yang semakin berleluasa kerana keadaan hidup golongan ini mendedahkan mereka kepada pelbagai gejala sosial yang mendatangkan kesan kepada semua lapisan masyarakat. Masalah gelandangan ini telah menyumbang terhadap masalah kebersihan di Kuala Lumpur, khususnya lokasi-lokasi tumpuan pelancong. Mereka tidur di tempat-tempat yang tidak sesuai di sekitar bandaraya Kuala Lumpur dalam persekitaran yang tidak bersih dan terdedah kepada penyakit berjangkit. Golongan gelandangan ini kebanyakannya terdiri daripada golongan yang meminta sedekah di hadapan kompleks membeli belah, pusat perniagaan, tepi-tepi jalan dan sebagainya. Perkara ini bukan sahaja menyumbang kepada masalah kebersihan, malah turut menyumbang pelbagai masalah lain seperti sosial, keselamatan dan menjejaskan imej Kuala Lumpur dengan pandangan yang kurang elok jika dilihat oleh pelancong. Jadi ada beberapa usaha yang perlu kita lakukan untuk menangani isu gelandangan. Itu yang pertama dengan menubuhkan agensi yang memantau isu ini. Yang pertama NGO, menubuhkan REACH Organisation. Dari segi sektor kerajaan pula, KPWKM adalah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menangani isu ini. Jabatan Tenaga Kerja juga memainkan peranan dan juga mesyuarat, menubuhkan Majlis Mesyuarat Sosial Negara, iaitu sebagai menubuhkan pusat sehenti intervensi. Selain itu, penubuhan tempat penginapan sementara seperti kalau NGO dia menyediakan anjung singgah, kerajaan pula dia menyediakan rumah mampu milik kepada golongan-golongan ini. Okey, dan yang ketiga ialah menyediakan peluang pekerjaan. Semua pihak yang terbabit, majikan-majikan bolehlah mengambil golongan ini bekerja bagi menggantikan pekerja asing. Okey, walau bagaimanapun adalah tidak wajar untuk kita menyalahkan mereka semua. Mereka hidup dalam keadaan tersebut kerana jika difikirkan secara logik, tidak ada seorang manusia pun yang berfikiran waras mahu menjalani kehidupan yang tidak menentu dan penuh kesengsaraan jika mereka mempunyai pilihan yang lebih baik. Dengan itu, semua pihak perlu mengembeling tenaga untuk mengatasi masalah ini yang kian merebak dan setiap gelandangan juga perlulah berusaha untuk berubah. Okay, jadi semua pihak, yang penting ialah semua pihak perlulah bersatu tenaga, mengembeling tenaga untuk mengatasi masalah ini. Okey, homework macam biasa homework. Tapi hari ini saya bagi satu homework saja, senang saja, soalan struktur. Ya, biasa soalan struktur ada 4 pecahan soalan, markah penuh dia ada 10. A. Jelaskan 2 nilai yang perlu diamalkan oleh ahli keluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. B. Nyatakan 3 cara untuk mewujudkan kemesraan sesama anggota keluarga. C. Kemukakan 2 peranan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk membentuk anak-anak yang mempunyai sahsiah yang mulia. Dan akhir sekali D. Berikan satu aktiviti lain yang boleh dilakukan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, jadi demikian adalah perkara-perkara yang penting yang murid perlu faham dan ingat untuk topik ini. Jadi saya harap murid-murid akan terus membuat pembelajaran sendiri di rumah, baca buku teks, cari bahan rujukan tambahan dan jangan lupa buat latihan yang banyak. Jangan lupa juga jawab soalan yang saya berikan tadi. Jadi sekian saja untuk hari ini. Saya akan masih mengajar lagi pada 9 Jun. Kita akan jumpa pada 9 Jun untuk sukatan tingkatan 4 juga. Kali ini saya akan membentangkan ataupun mengajar bidang yang ketujuh iaitu moral dan kenegaraan. Ya, jadi sebelum saya mengundur diri, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program tuition online Perlis Mengaji ini. Dan macam biasa, sebelum berpisah, di sini ada beberapa pesanan. Stay at home, hapus COVID-19. Thank you frontliners, Perlis Mengaji dan stay at home and study. Okay, bye-bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak,
penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.